Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah beri pada kita keberkatan berbagi ini pada jam hampir pukul 8 pagi ini, bagi mereka yang berkesempatan untuk mendengar sedikit kuliah saya awal duha. Alhamdulillah syukur pada yang cuti 31 Ogos, selamat menyambut hari kemerdekaan. Ustaz Nulis, barakallahu fikum. Terima kasih kerana hadir. Walaupun saya tidak maklum kepada tuan-tuan, maka mereka yang berkesempatan, tolonglah kabarkan kepada teman-teman yang lain, kerana topik pagi ini sangat penting dan menarik. Haliza, ahlan wa sahlan. Wais, Muaz, Mus'ab, ahlan wa sahlan. Ica Yunus, Tuan Syed Muhammad, Nuraida Abdul Rahman, ahlan wa sahlan. Sahabat kat TikTok, kat Facebook, kat Insta, Azan Salam, Muhammad Kharas, Yang Mulia Tengku Masyitah, ahlan wa sahlan. Aiman Nuriman, ahlan wa sahlan. Idayu Zamida, masya-Allah, barakallahu fikum. Pergi Kaluk, terima kasih. Terima kasih atas sokongan kalian. Pagi ni saya nak cerita tentang topik yang penting, iaitu topik berkaitan dengan seorang yang rupanya macam Dajjal pada zaman Nabi SAW. Pernah dengar tak? Bagi mereka yang memiliki kitab Fathul Bari ni, Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Asqalani, syarah kepada Sahih Bukhari. Ini antara kitab hadis yang paling menarik. Bagi mereka kalau baca kitab hadis tak baca Fathul Bari ni tak sah lah. Dia merupakan syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Ini kitab namanya Fathul Bari. Alhamdulillah sudah siap diterjemahkan. Saya baca pada bab dalam jilid yang ke-23, muka surat 183. Topik berkenaan dengan kaifa yu'aradul Islam ala sabi. Bab pada menceritakan kepentingan untuk menyampaikan Islam kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada anak-anak ni tanggungjawab. Itu sebab saya nak mengajak tuan-tuan, bagi tuan yang berkesempatan, jom join kami dalam satu trip dakwah. Kita nak belajar berdakwah di samping melihat, menikmati panorama alam yang indah di tempat yang mulia Tengku Murni. Tempat yang kami nak pergi ni dah confirm pun ke Krabi. Tapi menarik sekali, kita akan belajar bagaimana berdakwah pada seorang yang pendakwa yang pengalaman mengislamkan ribuan manusia kat sana. Kalangan mereka merupakan padri, sami, dia telah islamkan ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita belajar daripada pengalaman yang menarik ni. Jadi cerita Nabi kita bagaimana mengislamkan seorang budak. Saya bacakan untuk tuan-tuan ya. Hartini Abdul Aziz, Anwar Salan Sinda, Johannes Jasno, Ibn Ansari, insyaAllah sahabat daripada Indonesia pun ada. Brunei, alhamdulillah syukur ya. Alhamdulillah semua sahabat dari Singapura, dari Thailand pun ada. Alhamdulillah syukur kepada Allah ya. Moga faham bahasa yang sampai ni. Hadatsana Abdullah bin Muhammad, hadatsana Hisham, akhbarana Ma'mar an Zuhri, أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره أن عمر انطلق في رهة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن سياد حتى وجده يلعب مع الغلمان عند وطم بني مغالة وقد قرب يومئذ ابن سياد يحتلم فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله فنظر إليه ابن سياد فقال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن سياد النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى قال ابن سياد يأتيني صادق وكاذب قال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا قال ابن سياد هو الدخ قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك قال عمر يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. Ini cerita menarik tentang seorang budak yang ada pada zaman Nabi yang disangka oleh para sahabat itulah Dajjal atas description yang Nabi kemukakan. Dajjal ni ada ciri-ciri yang Nabi sebut ya, bagaimana rupanya, keadaannya, tubuhnya begitu jelas. Nabi SAW telah menceritakan. Maka pada zaman Nabi ada seorang budak lelaki daripada keturunan Yahudi yang bernama Sayyad Ibn Sayyad, yang rupanya ini mengelirukan, menarik perhatian, ganjil penciptaannya. Bagaimana ganjil tu? Dengar dulu hadis yang disampaikan ini tuan-tuan ya.
Jadi para sahabat mengatakan bahawa ini merupakan Ibnu Sayyad merupakan seorang yang menepati sifat-sifatnya seperti yang Nabi SAW ceritakan, iaitulah orang yang dimaksudkan sebagai Dajjal. Al-Hasan al-Sinai, Suhailah wa Yusuf al-Qadhikum, ramai sahabat hadir. Berbalik pada kuliah subuh Alhamdulillah dapat join kuliah duha pagi saya ini pula InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan. Jangan lupa sharing pada teman-teman yang lain, kerana topik kita ni adalah berkaitan dengan akhir zaman. Macam-macam perkara pelik yang kita lalui zaman sekarang ni. Gerhananya selalu, banjirnya tak menentu, hujan lebatnya, petir kilat. Ini semua tanda kiamat, tuan-tuan yang mulia sekalian. Manusia kembali kepada kelakuan orang dulu-dulu, perangai yang bukan-bukan. Jadi kita nak belajar bagaimana menangani isu akhir zaman ni dalam konteks kehidupan kita sebagai seorang ketua keluarga, seorang ibu, mungkin seorang anak, seorang pemimpin, seorang cikgu, seorang murid. Ini semua tanggungjawab kita. Tak ada yang terlepas daripada tanggungjawab ni, tuan-tuan. Saya tengok kisah berlaku pada zaman kerajaan Islam Osmaniyah dahulu Seorang ulama terkemuka, Syekh Muhammad bin Siddiq Hasan Khan At-Tabrizi, ulama besar ni, dihantar surat oleh Sultan Ahmad Turki Osmani, meminta kepadanya pandangan mengapa tentera Turki asyik kalah saja dalam perangan pada musim itu, waktu itu. Maka Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan Tabrizi yang berani ni menjawab pada surat itu, bukan urusan saya. Marahlah. Tak, raja tu bukan kepalang lagi, khalifah tu. Dipanggilnya ulama ini datang ke istana. Mana boleh jawab begini, kurang ajar punya jawapan kepada beta. Akhirnya orang alim berkata kepada tuanku, maksud saya Sayyidina Osman AS. Terima kasih Jamkat kerana hadir. Barakallahu fikum. Di Singapura Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih Tolong sampai kepada tuan-tuan kita lain, topik ini penting. Apakah tindakan kita menghadapi fitnah akhir zaman ni, tuan-tuan? Adakah setakat cakap fitnah akhir zaman, orang berjoget nak beli makan fitnah akhir zaman? Apa tindakan kita Jangan sampai kita ni mengambil sikap bukan urusan saya, seperti berlaku pada zaman Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan At-Tabrizi ni. Lalu raja marah, raja panggil ke sana, apa kata kau jawapan begini, soalan aku tanya. Jawapan Syekh Siddiq Hasan Khan At-Tabrizi ni kepada tuanku, bukan urusan saya, itu bukan maksud saya menjawab surat tuanku, tapi inilah menyebabkan kelemahan umat Islam akhir zaman. Kerana setiap mereka mengatakan bukan urusan saya. Umpamanya kita kat kampung melihat ada anak teruna dara berdudukan di tempat yang boleh menimbulkan fitnah, kita pun mengadu kepada ketua kampung. Ketua kampung, ini nanti dulu ni kena tanya tuan imam. Kita pergi tuan imam, tak, saya kerja saya menikahkan orang je. Kita pergi, tak, saya cerita je tuan-tuan, ni bukan betul-betul berlaku Kita pergi pada pihak keselamatan, bukan, kami hanya sivil jenayah saja. Kita pergi kepada, akhirnya semua orang mengatakan bukan urusan dia untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Kalau bukan urusan kamu, urusan siapa? Zumba berdosa tidak? Kalau kita berjoget depan orang ramai, memanglah haram hukumnya. Wahai kaum perempuan, kaum wanita, joget menampakkan anggota kita bergoyang sana sini, haramlah hukumnya. Kalau kita depan suami kita, tak mengapalah. Aliza Ali Alhamdulillah. Terima kasih semua sahabat yang hadir di Singapura, ramai pula pagi ni Baik, jadi dalam kes ini Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Hisham berkata, Ma'mar mengkabarkan kepada kami daripada Zuhri, Salim bin Abdullah mengatakan kepada kami daripada Ibn Umar, bahawa Ibn Umar radhiyallahu anhu dalam satu rombongan bersama para sahabat bersama Nabi untuk pergi mendatangi Ibn Sayyad. Ibn Sayyad ni seperti yang telah saya gambarkan tadi, seorang budak keturunan Yahudi yang pelik kejadiannya. Ibu bapaknya berkahwin begitu lama, tak dapat anak, tiba-tiba dapat dia merupakan seorang yang petah berkata-kata walau berupanya bodoh. Ni Ibn Sayyad ni, tuan-tuan. Sehingga ada di kalangan para sahabat belajar hadis Nabi ceritakan tentang Dajjal, mereka mengasosiatkan inilah budak ni Dajjal namanya. Maka perkara itu pun mulalah tersebar di kalangan penduduk Madinah. Sehingga bila satu hari Ibn Sayyad ni saya duduk bersama dengan kawan-kawannya, maka Nabi dengan para sahabat telah pun datang kepadanya beramai-ramai untuk seolah-olah macam bertanya kepadanya, interrogation kepadanya, Nurihan Yaakob, Fiza Ismail Alhamdulillah, semua sahabat yang hadir, Mak Sida Nabila Alhamdulillah, semua sahabat budak pergi kuasa air tu macam mana Ustaz? Ni soalan ni saya rasa ada ramai orang jawab kan. Mereka yang pergi tanpa tak disengajakan tu tak mengapa, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Kan tak tahu menang. Tapi kalau yang menjemput pergi dan saja merancang benda tu untuk
melibatkan budak-budak yang tak bersalah ni haram hukumnya, dosa melibatkan orang, benda-benda maksiat macam tu. Baik. Dan pihak berkuasa pun telah beri ingatan, amaran supaya benda itu jangan berlaku lagi kan. Dan ambil tindakan tegas umpamanya. Alhamdulillah, tindakan-tindakan saya percaya telah diambil. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik. Jadi Salim bin Abdullah mengkhabarkan kepadaku daripada Ibn Umar, kami telah pun bersama dengan Nabi pergi untuk mendatangi Ibn Sayyad. Ni budak yang kontroversial ni. Rupanya percakapannya peta, berkata-kata rupanya bodoh. Ya, baik. Ketika itu usia Ibn Sayyad sudah hampir baligh. Mulanya Ibn Sayyad tidak mengetahui kedatangan Nabi, sehingga Nabi datang menepuk belakangnya dengan berkata, adakah kau bersaksi bahawa aku ini utusan Allah? Ibn Sayyad, budak lelaki daripada keluarga Yahudi ini, memandang baginda lalu berkata, aku bersaksi bahawa engkau adalah utusan Allah kepada orang yang ummi, buta huruf. Tengok tuan-tuan, pandai tak pandai bercakap. Nabi menyuruh mengatakan asyhadu hal syahidta bi anni Rasulullah, adakah engkau boleh menaik saksi bahawa aku ni utusan Allah? Tapi budak yang petah ni menjawab, aku menaik saksi bahawa Tuhan merupakan ketua, merupakan utusan Allah yang diutuskan kepada orang-orang yang buta huruf. Siapa buta huruf tu? Itulah sahabat-sahabat Nabi yang ada keliling Nabi tu. Oh tuan-tuan, pandai betul bercakap kan. Kita kalau berada dalam situasi ni, ya, Puan Azura, tentulah kita akan marah. Dia ni kata aku buta huruf ke apa? Nak cerita budak lelaki ni nama Ibn Sayyad ni memang mencurigakan sangat perangainya. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut bagaimana tindakan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu terhadapnya. Baik, Azizah Muhammad, Salam Bashir, barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir, Ikhlas Saleh, Ya Nazri, Sabaria, masya-Allah ramai budak datang ni. Tuan-tuan dengan bulan subuh puasa ini ya. Ini berapa safar tuan-tuan? Masuk bulan safar dah kita dah pertengah bulan safar dah. Jangan miss tau peluang puasa pada 13, 14, 15 hari-hari putih tu. Hamzah Ali Al-Wasalan Afifas. Baik, saya bacakan lagi. Lalu Ibn Sayyad menjawab, aku bersaksi bahawa engkau adalah utusan Allah kepada kaum yang ummi. Ni bahasa dia kepada orang Arab. Ummi ni maknanya illiterate lah, tak kerti membaca lah. Itu sahabat-sahabat Nabi lah. Sebahagian daripada mereka, bukan semua ya. Sebahagian besar daripada sahabat Nabi ni educated, macam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Mughirah. Ini educated punya sahabat. Ada juga yang kalau mereka merupakan datang daripada kabilah-kabilah, daripada kawasan-kawasan yang padang pasir, yang mereka ni hidup secara nomad, berpindah sini mereka itu tidak belajar lah macam yang terpelajar yang mendapat pendidikan ni. Kita semua tahu bahawa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun pada awal Islamnya membaca kitab Taurat sehingga ditegur oleh Nabi. Ini menunjukkan bahawa sahabat-sahabat Nabi ni educated, mereka faham mungkin bahasa-bahasa lain selain daripada bahasa Arab, kerana mereka pun merupakan businessman, ahli perniagaan dan sebagainya ya. Kemudian Ibn Sayyad berkata kepada Nabi, apakah engkau bersaksi bahawa aku adalah utusan Allah? Nabi menjawab, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Nabi berkata, apa yang kau ketahui? Ibn Sayyad menjawab, aku mendapat berita yang sebahagiannya benar, sebahagiannya dusta. Nabi berkata, kalau begitu syaitan telah mencampur adukkan berita kepadamu. Bila Nabi tanya kepada Ibn Sayyad, dan kau bersaksi aku ni Rasulullah, jawapannya dia pula tanya pada Rasulullah, adakah Tuhan bersaksi saya juga utusan Allah? Allahu Akbar, masya-Allah. Junior Ustaz Muhammad Hadi Al-Wasalan, sahabat dekat yang hadir di mana tempat anda sekalipun pada waktu ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana kita dipertemukan dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan dinaungi oleh para malaikat, mendapat doa dari mereka, mendapat keberkatan mudah-mudahan kita sepanjang hari ini. Alhamdulillah, Al-Wasalan. Jadi Nabi bertanya kepada Ibn Sayyad lagi, apa bukti engkau ni Rasulullah? Jawapan Ibn Sayyad, saya mendapat berita sebahagiannya benar, sebahagiannya dusta. Maka Nabi menjawab, sungguhnya engkau telah pun dipengaruhi, dikelabukan, telah ditipu oleh syaitan. Ada orang yang demikian tuan-tuan. Dia ceritakan, cerita macam ni berulang selalu dalam kehidupan. Tuan-tuan tahu tak, ada seorang pergi belajar kat negara Arab, tak payah sebut kat negara mana lah. Dia belajar kat negara Arab, tak pergi kuliah pun, duduk kat rumah pun seorang diri, tak suka campur dengan orang. Tiba-tiba dia boleh menguasai bahasa Arab itu lebih hebat daripada orang Arab.
Universiti pun selalu ponteng, tapi jawab peperiksaan, Masya Allah. Sahabat bersyarah berkata, Kamalulillah, sempurna itu hanya milik Allah saja. Aku tak boleh bagi kau 100 walaupun kau layak mendapatkannya, kerana aku nak beritahu kau kesempurnaan itu hanya milik Allah. Bagi 99 saja. Syair-syair Arab yang susah tu kita belajar bertahun-tahun nak hafal pun payah. Dia boleh ingat dalam kepala dan boleh tulis lebih baik pada syair-syair itu. Ini apa ceritanya, tuan-tuan? Ternyata ada di kalangan manusia ni yang didampingi oleh jin. Jadi jin yang jumpa dengan itu, jin bukan sebarang jin, jin yang educated, maka mengkhabarkan kepada dia macam-macam benda yang pelik. Jangan tuan-tuan rasa terkejut tau. Ini merupakan mungkin satu kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, ataupun satu tipu daya daripada syaitan. Kita pun tidak pasti. Tengok keadaan orang tersebut, bagaimana perwatakannya. Ada seorang pula, kalau terbit saja sesebuah buku baru terbit hari ini, dia dah tahu isi kandungnya bercerita sama tepat dengan apa yang terdapat dalam buku itu, walaupun baru terbit hari ini. Bila masa dia baca ya? Tuan-tuan, ini kadang-kadang maka fulan ini akhirnya mengatakan kepada teman-temannya, sebenarnya aku berkawan dengan jin. Jin itu seorang yang kuat membaca dan dia boleh membaca dengan pantas, cepatlah. Jin ada kuasa yang tidak kita miliki. Allah berikan anugerah. Innahum yarakum innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kamu daripada tempat yang kamu tidak lihat mereka. Special gift. Ya, ada orang seperti itu. Maka Ibn Sayyad ini juga adalah insan yang mendapat kelebihan kerana dia dapat bisikan-bisikan tertentu yang mana sebahagian daripada kata-katanya itu betul, belum berlaku, tiba-tiba dia bercakap boleh berlaku benda itu seperti yang dikatakan. Of course sebahagiannya Suzana, sebahagiannya dusta lah. Ya, tapi kat sini Uncle Azlan ini menceritakan bahawa, terima kasih hantar hadiah kepada saya bagi star, terima kasih barakallahu fikum Jazuli Salam ya. Jadi ada insan yang memang mendapat anugerah tertentu, gift tertentu yang Allah berikan, kadang-kadang berupa bisikan syaitan kepadanya. Ya. Kita tahu kan, ada orang kadang-kadang dia nampak benda yang kita tak nampak. Dia lalu kat kawasan kuil, dia nampak macam-macam rupa makhluk ada kat situ. Dia cerita pada suaminya. Suami kata, awak ni betul. Ada orang yang memang Allah beri kepada dia gifted dengan satu kelebihan-kelebihan tertentu. Maka Ibn Sayyad ni seorang daripadanya. Baik tuan ya, kita nak tahu apa tindakan Nabi terhadap golongan seperti ini, supaya kalau kita berdepan dengan situasi seperti itu, kita dapat menangani cara Nabi SAW. Itu perkaranya. FN Beauty Salam Suzana ila Salih Nuraini barakallahu fikum khairul abu amin. Penting topik ni untuk kita faham ya, selamat hari merdeka. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah kita merdeka daripada hawa nafsu kita, syahwat kita. Ya. Kemudian Nabi berkata, sungguhnya aku menyembunyikan daripada kamu dalam hatiku. Ibn Sayyid berkata, itu adalah asap. Nabi berkata, hinalah dirimu, kau tidak akan melebihi kemampuan orang seperti dirimu. Orang berkata, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk membunuhnya. Nabi SAW sabda, apabila benar dia Dajjal, saya tidak akan dapat dikalahkan oleh siapa pun. Dan apabila dirinya bukan demikian, maka tiada kebaikan bagimu untuk membunuhnya. Jadi nampaknya Ibn Sayyid ini seorang yang menampakkan keislaman di hadapan Nabi, tapi dalam masa yang sama dia mencampur adukkan perkara-perkara yang muskil, yang pelik-pelik, benda-benda yang strange, yang weird dia cakap. Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, kalau betul di Dajjal, izinkan saya membunuhnya sekarang juga. Jawapan Nabi, wahai Umar, kalau dia benar-benar Dajjal, engkau tidak akan dapat membunuhnya, kerana Allah telah menceritakan kepada aku yang membunuhnya adalah orang lain. Ya, nampak tu. Dan yang kedua, kalau dia bukan Dajjal, dia hanyalah seorang budak yang memang ada gangguan di sudut fikirannya, mungkin ada mental illness ke, tak ada baiknya engkau membunuhnya, kata Nabi SAW ya. Salamun kahar, masalah semua. Jadi kat sini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, peranan kita dalam hidup ini mesti berdakwah. Walaupun orang itu mungkin kita pada zahirnya nampak macam orang tak betul, tapi kita kena menyampaikan Islam kepadanya. Ya, pokoknya merupakan satu benda yang sangat digalakkan, yang sunat untuk kita sampaikan. Begitu. Walaupun budak ini pada latar belakangnya kita dah ceritakan tadi, ramai para sahabat mengatakan budak ni Dajjal, atau budak ni orang gila, kerana dia bercakap benda-benda yang pelik-pelik. Nabi SAW mengambil peluang untuk bercakap dengan budak yang berkelakuan pelik ni tadi.
Al-Wasalan semua yang hadir, Faridah Mazin, Al-Wasalan. Ustaz Ramli, barakallahu fikum. Apa khabar Ustaz? Sahabat dimuliakan Allah sekalian. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, intalaqa Nabi SAW wa Ubay bin Ka'ab ya'tiyani an-nakhla alladhi fihi Ibnu Sayyad hatta idza dakhala an-nakhla tafiqa an-nabi SAW yattaqi bi juzu'in nakhli wa huwa yakhtilu an yasma'a min Ibnu Sayyad shay'an qabla an yarahu wa Ibnu Sayyad muttaji'un ala firashihi fi qatifatin lahu fiha ramzah. فرأت أم ابن سياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت ابن سياد أي صاف هو اسمه فثار ابن سياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين. Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi dan Ubay bin Ka'ab pergi mendatangi kebun kurma yang ketika itu Ibn Sayyad berada di sana. Nabi nak perhatikan selepas menerima laporan tentang kelakuan budak ini yang pelik, yang setengah sahabat menyifatkannya sebagai Dajjal, ya. Setelah masuk dalam kebun itu, Nabi berlindung di balik pokok kurma dan baginda memerhatikan untuk mendengar apa yang dikatakan Ibn Sayyad waktu itu, yang sedang berbaring di atas tikarnya sambil menyuarakan satu suara yang sabar-samar kedengaran. Ketika itu bonda kepada Ibn Sayyad melihat Nabi berlindung di balik pokok kurma, maka wanita itu berkata ke Ibn Sayyad, "Hai Saf." Itu nama salah satu panggilannya lah. Dan Ibn Sayyad membangkit. Nabi berkata, seandainya wanita itu membiarkannya, nescaya dia Ibn Sayyad akan menjelaskan kepada kita tentang perihalinya. Nak menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Jadi Nabi tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang disebut oleh para sahabat, kata-kata mereka terhadap Ibn Sayyad, bahawa Ibn Sayyad ini menyampaikan benda-benda yang pelik-pelik, cerita-cerita yang pelik-pelik. Jadi sebagai ketua, kita kena confirmkan benda itu. Kita tak boleh dengar hearsay saja, kena berusaha untuk mendengar, mendekati, memahami situasi yang sebenar, terutamanya kalau kita ni mufti, kita ni qadhi. Ya. Wa qala Salim, qala Ibn Umar, thumma qama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nas fa asna Allahi bima huwa ahlu, summa zakara dajjal fa qala inni unzirukum wa ma min nabiyyin illa kad anzarahu qaumah laqad anzarahu nuhun qaumahu walakin saqulakum fihi qawlan lam yaqulu nabiyyun liqaumihi ta'lamuna annahu awar wa anna Allah laysa bi'awar. Dan Salim mengatakan, Ibn Umar berkata, kemudian Nabi bangkit di hadapan para sahabat memuji Allah dengan pujian yang selayaknya. Kemudian baginda menyebut tentang Dajjal. Baginda berkata, sungguh aku mengingatkan kamu tentang berhati-hati terhadap Dajjal, bahawa tidak ada seorang Nabi pun yang dibangkitkan sebelum aku, melainkan dia telah mengingatkan kaumnya supaya berhati-hati terhadap Dajjal. Nabi Nuh telah memberi peringatan kepada kaumnya. Akan tetapi aku pun mengatakan kepada kamu tentang ciri-ciri Dajjal yang belum pernah diucapkan oleh seorang Nabi pun kepada umatnya. Hendaklah kamu ketahui bahawa Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidak buta. Tuan-tuan, jadi Dajjal ni, ada orang kata dia merupakan organisasi, dia merupakan negara, merupakan bangsa. Tidak. Dan sebenarnya Dajjal ni merupakan manusia. Manusia yang lahir daripada ibu ayah, tetapi dia mempunyai satu kelebihan yang Allah anugerahkan, dan dia akhirnya menjadi satu fitnah, iaitu ujian buat kita semua. Sehingga bila datang Dajjal, nanti kita akan bacakan hadis-hadis lagi bagaimana orang lelaki beriman terpaksa mengikat isteri dan juga anak-anak perempuannya bimbang. Mereka terikut-ikut dengan fitnah Dajjal. Ya, perempuan yang dimiliki Allah sekalian, kalian mudah kadang-kadang percaya kepada satu benda, kan. Kalau kita tengok mana-mana jualan sale pun, orang perempuan lah yang paling banyak menyokongnya. Dia belikan untuk suami dia, dia belikan untuk anak dia. Kalau dia pergi mana-mana, pergi Mekah, penuh beg dia, kadang-kadang terpaksa tumpang kat orang lain pula, kerana teringat pada ceritanya orang perempuan ni punya keprihatinan. Dalam perhatian-perhatian tu selalu juga kadang-kadang terpengaruh dengan benda yang kurang tepat. Wahai perempuan-perempuan yang beriman, pesan Nabi kepada kalian, tasaddaqna. Ini uridu anna aktsara ahli nari minkunna. Wahai kaum wanita yang muslimah, banyaklah sedekah. Yang sedekah itu Allah memandu kalian, membimbing kalian, memberi kalian kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Kerana Nabi pesan beritahu bahawa aku melihat, diperlihatkan dalam neraka itu ramai penghuninya merupakan orang-orang perempuan. Ini adalah perempuan-perempuan yang sesat, yang fasiqah, yang asiyah. InsyaAllah kalian bukan daripada kalangannya. Jadi usaha dari kita supaya dekat dengan Allah, membanyakkan amal saleh, belajar sebagai contohnya. Kerana dalam hadis-hadis menunjukkan kepada kita fitnah Dajjal ini akan kena pada semua orang, terutamanya kepada orang perempuan. Kerana ialah seorang perempuan ni kadang-kadang mudah baginya untuk percaya pada benda-benda yang
belum berlaku, ataupun benda yang tidak betul ia berlaku seperti itu. Kalau masalah semua, barakallahu fikum. Ya, anak perempuan, isteri kita kena didik dengan sebaik-baiknya. Galakkan mereka dengan kuliah, pergi kuliah dan sebagainya, ya, Salman Husin. Jadi dalam bab ini kaedah Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, iaitu beliau membawa kitab-kitab hadis yang dikemukakan bahagian-bahagiannya oleh Imam Bukhari, kemudian beliau menghuraikan satu persatu. Bagus apa? Bagus sangat baca Fathul Bari ni tuan-tuan, ya, kerana dia merupakan huraian yang terlengkap terhadap Sahih Bukhari. Sehingga para ulama mengatakan la fatha ba'dal fathi. Kalau dah baca kitab Fathul Bari ni, barangkali tak payah baca kitab-kitab huraian hadis yang lain. Itu kata-kata mereka lah. Ibn Hajar ni seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ahli hadis yang terkemuka. Huraian-huraiannya sangat hebat tuan-tuan, ya. Baik, huraian beliau, syarah judul bab. Pada bab itu pun dihuraikan olehnya. Katanya, kaifa yu'radul Islam ala sabi. Bab pada menyatakan bagaimana kita memperkenalkan Islam kepada anak kecil. Dalam bab ini Al-Imam Bukhari menyebut hadis Ibn Umar tentang kisah Ibn Sayyad. Ya, apakah Islam diperkenalkan kepada anak kecil? Alasan disyariatkan memperkenalkan Islam kepada anak kecil disimpulkan daripada perkataan Nabi kepada Ibn Sayyad, apakah engkau bersaksi bahawa aku ini utusan Allah? Dan ketika itu Ibn Sayyad belum mencapai usia baligh. Ni budak yang pelik yang telah saya sebut ni tadi tuan-tuan. Ibn Sayyad ni dia berkelakuan pelik, kata-katanya yang meramalkan masa depan, cakap benda-benda yang kadang-kadang betul dipercayai orang. Maka orang mengatakan itu Dajjal yang telah keluar pada zaman Nabi lagi. Maka Nabi pun datang untuk bertanya kepadanya, memastikan apakah betul segala yang digambarkan kepada baginda itu. Jadi Nabi mengambil peluang untuk mengislamkannya. Dia anak Yahudi, saya dah cerita pada tuan-tuan, ya. Ibu ayahnya berkahwin lama, puluhan tahun tak dapat anak, tiba-tiba dapat beliau. Baik, hal ini menunjukkan bahawa dakwah yang disampaikan keislaman anak yang belum baligh adalah sah. Keislaman Wazilah Ahmad Al-Masalah Faridah, keislaman budak yang belum baligh dalam Islam hukumnya sah, walaupun usianya baru 10 tahun, walaupun usianya baru 8 tahun. Sekiranya ikut Islam, maka masuklah dia ke dalam Islam. Cuma dari sudut perundangan memanglah ada prosedurnya yang tertentu, ada pendaftarannya, ada begitu begini. Maklumlah anak-anak bawah 18 tahun biasanya masih lagi dependent kepada ibu ayah. Itu peruntukan undang-undang lah tuan-tuan. Tapi dari sudut sah hukumnya sah. Ya, serta bila anak yang belum balik menyatakan keislamannya, maka perkara itu sah. Dan itulah manfaat memperkenalkan Islam kepadanya. Itu sebab saya nak ajak tuan-tuan pergi ke Krabi ni, nak belajar berdakwah, kerana sahabat saya berada kat Krabi itu telah mengislamkan ribuan manusia. Alhamdulillah. Kita nak belajar kaedahnya, apa ayat-ayat yang dipetiknya, sehingga dalam kereta api duduk sebelah-sebelahan dengan seorang suami pun boleh mengislamkan suami tersebut. Pergi kerja pada hari Ahad, ketika padri itu sedang preach kepada pengikut-pengikutnya, dia pula pergi preach kepada siapa? Kepada Hafiz Hamid, kepada padri itu. Padri itu masuk Islam, satu gereja sekali masuk Islam. Alhamdulillah. Ya tuan-tuan, nak belajar tak kaedah ni? Saya sendiri nak pergi belajar tuan-tuan. Saya akan pimpin grup pergi ke Krabi pada 23, 24, 25, 26 September ni. Jom ikut bersama-sama. Kita pergi belajar kaedah mengislamkan orang. Klinik kita ramai orang baik-baik tuan-tuan. Jiran kita, sahabat kita, sepejabat, rakan sekelas kita masa sekolah menengah, sekolah rendah. Mungkin ada beradik kita yang belum Islam, ayah ibu kita yang belum Islam. Jom belajar supaya menggunakan ayat yang tepat di tempat yang tepat. Maka mudah-mudahan sinar tauhid, akidah, hidayah itu sampai kepadanya. Jom ya, sehati. Jom join. Kalau tak boleh join, kita hantar adik-adik ke ayah ibu kita yang telah pun berkahwin 40 tahun sebagai hadiah anniversary-nya ke, supaya adalah usaha ayah kita untuk mengambil peluang mengajak orang lain kepada Islam dalam peluang yang ada umur yang berbaki ni, insyaAllah. Nur Jumatun Al-Wasalah Tipah. Baik, baik. Kemudian syarah kepada hadis ini. Ini kaedah Imam Ibn Hajar dalam syarah Fathul Bari, ya? Dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari. Anna Umar intalaqa ilakh. Umar pergi. Dalam hadis ini terdapat 3 kisah disebutkan oleh Bukhari secara lengkap dalam kitab Janaiz dari Jalul Yunus. Ini huraian dari sudut muhaddisin. Dalam bab ini Bukhari menyebutkan daripada Jalul Ma'mar. Dalam kitab Adab Bukhari menyebutkannya daripada Jalul Shu'aib. Sementara dalam kitab Syahadat Al-Bukhari hanya menyebut kisah yang kedua. Ya, ini bagaimana kompleksnya, hebatnya penyusunan kitab Sahih Al-Bukhari, kata Imam Ibn Hajar. Itu kau melihat
bahawa pengesahan hadis itu, keabsahannya, kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari ni, beliau mengambil kira banyak periwayatan dari sudut banyak riwayat, sehingga beliau memuatkan hadis-hadis terpilih. Kerana Imam Bukhari ni menghafal lebih daripada 600,000 hadis, tuan-tuan. Nak ajak jiran India masuk Islam macam mana? Ada kaedah. Itulah Abang Jeb. Itu saya ajak pergi ke Selatan Tai, Krabi. Saya ni pergi bersama saya, insya-Allah kita belajar sama-sama kaedah bagaimana mengislamkan orang dengan cara yang betul. Bagaimana ayat yang patut kita gunakan, apakah perkataan-perkataan yang tepat untuk kita gunakan tanpa melukakan perasaannya, mengajak dia berfikir dengan cara yang betul. Itu ni tuan-tuan, join kami dalam trip ke Krabi yang kita nak belajar kaedah mengislamkan orang ni. Baik. Kemudian Qibal Ibn Sayyad, mendatangi Ibn Sayyad. Ini kalau kita baca bahasa Arab bukan qabl, ini qibal. Qibal ni merujuk kepada ke arah. Jadi ini menunjukkan kepada detailnya ilmu hadis, sampai bahasa pun dikemukakan sekali bagaimana cara membacanya supaya tak silap. Kalau kita baca silap, ubahlah maknanya. Perkataan qibal bukan qabl. Kalau qabl sebelum, qibal ni ke arah. Tijah, maknanya tujah. Wa qad qara Ibn Sayyad yawma idzin yahtalim. Ketika itu usia Ibn Sayyad sudah hampir balik. Jadi kat sini Ibn Sayyad sudah hampir balik, maknanya sudah hampir mimpi basah lah. Jadi usaha berdakwah ni tidak terbatas kepada orang telah balik saja, bahkan kepada orang yang belum balik pun kita boleh menjalankan tanggungjawab ini, boleh mengajak mereka, Baik. Walaupun Ibn Sayyad masih kanak-kanak, tapi itu tidak bererti dia belum mengalami mimpi basah. Ini huraian daripada Al-Imam Ibn Hajar. Ini dalam bab berkaitan dengan fiqah pula. Jadi sentuhan Ibn Hajar ni memang meliputi segala-galanya, tuan-tuan. Dia sudut ilmu hadis itu, dia sudut bahasanya, dia sudut fiqihnya. Saya ada seorang sahabat yang selalu cakap pasal Islam tapi tak tahu nak ajak dia masuk Islam. Jomlah pergi kita belajar dekat trip ke Krabi ni. Saya pun tak kerti, tuan-tuan. Ada kawan-kawan saya di kalangan Tionghoa, di kalangan India, baik-baik mereka. Kadang-kadang dia mengingatkan kita tentang Islam. Hari-hari kebesaran Islam dia hantar pada kita, dia hantar pada ucapan selamat dan sebagainya. Tapi belum terbuka lagi pintu hati nak masuk Islam. Tapi apa ayat saya nak gunakan untuk mereka? Hadiah banyak bagi dah. Tapi kata-kata ini supaya di akhirat besok mereka tidak jadi hujah, mengatakan ni fulan kawan mengaku tak pernah dia sebut Islam pada aku. Kita bukan saja huzana, bukan kita saja pergi melancong untuk tahu nari, itu kita pergi juga. Makan yang enak itu kita pergi juga. Mazia macam mana nak join? Senang je, pergi ke Zahazan Travel, sama ada dekat Facebook ke, dekat TikTok ke, dekat Insta ke, nanti boleh daftar insya-Allah. Sahabat, yuk Syam tolong update kan dekat sini, dekat Facebook ada yang bertanya ni bagaimana nak join perjalanan kita ke Krabi pada hujung bulan 9 nanti, lagi sebulan lebih kurang 23 bulan, 24, 25, 26 pagi 3 malam kita fly dari KLIA sampai ke Krabi. Kemudian Krabi kita naik bas, kita pergi belajar berdakwah dan kita pergi makan-makan, pergi lihat pantai dan sebagainya. InsyaAllah baik, siapa yang nak join, ahlan wa sahlan semua. Sida sahal, ahlan wa sahlan. Baik. Kemudian asyhadu annaka rasulul ummiyin. Kata Ibn Sayyad, aku bersaksi bahawa engkau lah utusan Allah kepada kaum yang ummi. Dalam perkataan ini terdapat isyarat bahawa orang-orang Yahudi salah satunya. Ibn Sayyad mengakui Nabi memang diutuskan sebagai Rasulullah, tapi mereka juga mendakwa bahawa baginda hanya diutus kepada orang Arab sahaja. Hujah orang Yahudi itu jelas sekali batil, sebab mereka mengakui Nabi adalah seorang Rasul. Tentu tidak mungkin baginda berusaha atas nama Allah kerana telah mengklaim dirinya sebagai utusan Allah untuk bangsa Arab dan juga bukan Arab. Maka jelas sekali beliau seorang Rasulullah yang diutuskan untuk semua umat, wajib beriman dengan risalahnya. Di sini Ibn Hajar menjelaskan di sebalik kata-kata Ibn Sayyad itu menunjukkan bahawa dia tidak masuk Islam sepenuhnya, kerana dia mengatakan bahawa Rasulullah diutuskan untuk orang Arab saja. Kan dia ejek orang Arab, mengatakan orang Arab ni orang yang ummi, iaitu orang yang tidak pandai membaca, tak pandai menulis. Bukan kepada kami orang educated. Ya Allah, budak kecil ni jauh akalnya ke hadapan. Macam mana dia boleh fikir macam tu? Ini menunjukkan satu kelebihan yang daripada Ibn Sayyad. Memang kelebihan itu
diperhatikan oleh sahabat-sahabat Nabi sehingga mereka menyangkakan inilah dia Dajjal agaknya. Tapi Nabi telah mengesahkan itu bukan Dajjal. Baik tuan, kisah Ibn Sayyid ini panjang, banyak lagi hadis yang kita akan bentangkan, bincangkan antara fitnah akhir zaman. Ya, sementara itu kalau tuan-tuan minat, tuan-tuan yang dapat kitab ni, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, alhamdulillah kami ada set lengkap yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kita baca dalam bahasa Melayu, faham insya-Allah. Macam saya bacakan kepada tuan-tuan ni lah. Ya, terjemahkan bersama Imam Syafi'i. Barangkali kita merupakan cikgu sekolah, milikilah kitab ni untuk sekolah kita. Kita pemimpin di pejabat, tunjukkanlah kepada umat Islam, pekerja-pekerja kita, ini merupakan satu karya yang sangat penting yang tiada tandingannya sampai ke hari ini. Wassalam, sahabat dimana kat sekalian ni, Abang Jeb, wassalam. Ya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah nanti kita bincangkan lebih lanjut lagi tentang Ibn Sayyid yang telah saya gambarkan, seorang budak yang berpenampilan pelik. Sehingga ramai orang mengatakan itu adakah itu Dajjal, kerana dia berkata benda-benda yang tak terfikir oleh mereka, dan kata-katanya sangat indah. Kadang-kadang merapu-rapu pun ada. Tapi sebahagian kata-katanya itu benar, belum laku, dia telah meramalkan ia tepat. Maka sehingga mengundang persepsi di kalangan para sahabat adakah ini Dajjal yang dimaksudkan Nabi SAW. Dan Nabi sendiri telah bertemu dengannya. Nampaknya itu bukan Dajjal. Itu memang ada manusia yang kelahirannya memang pelik, dan juga dia mempunyai pengetahuan yang pelik. Dan dia boleh meramal masa depan, sebahagiannya betul, sebahagiannya salah. Apapun tuan-tuan, nanti kita baca lebih lanjut lagi apa kata tindakan Sayyidina Umar untuk membunuhnya. Ibn Sayyid ini menarik kisahnya tahu. Dia sampai pergi haji, dia pergi umrah. Adakah dia seorang sahabat? Nanti kita bincang lagi kisah tentang Ibn Sayyid. Cukuplah setakat dulu tuan-tuan. Tak lebih setengah jam saya bersiaran dengan tuan-tuan. Nanti pun limpah pula Farida Nazri. Nanti kita sambung lagi daripada kitab Fathul Bari tentang fitnah akhir zaman ini. Apakah tindakan kita untuk menanganinya? Bagi tuan-tuan yang minat untuk melaksanakan umrah, jom pergi bersama dengan Zazan Travel. Ya, kami ada kekosongan lagi untuk bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2 sampai ke bulan Ramadan. Kami dah ada tiket, hotel pun dah book dah, confirm dah. Bagi mereka minat untuk pergi sekeluarga, ayo book dengan segera. Yang nak terbang bulan 9 pun kami ada kekosongan lagi. Di bawah bimbingan ustaz-ustaz kita, insya-Allah. Perjalanan bukan setakat perjalanan biasa-biasa, perjalanan penuh dengan pentadbiran, insya-Allah. Ya, tolong kabarkan kepada teman-teman yang lain. Tuan-tuan perkenalkan pada orang lain, tuan-tuan dapat hadiah. Kami perkenalkan cara jualan, komisen, bagi hadiah kepada mereka yang perkenalkan kepada teman-teman. InsyaAllah, mudah-mudahan sekalian baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Mudah-mudahan ada kebaikan pada kuliah yang disampaikan ini. Dan tahun depan kami ada trip ke Baitul Maqdis lagi. Baitul Maqdis bersama dengan umrah. Hujung tahun ni ada trip ke Baitul Maqdis saja. Tapi yang nak pergi bersama dengan saya, insyaAllah pada bulan 2 tahun depan, Baitul Maqdis dan juga umrah. Maknanya umrah 3 tanah suci. Daftar segera di Zazan Travel. Jemputlah adik-adik kita, kaum keluarga kita, bagi majikan dan menghadiahkan staf yang berprestasi tinggi. Join kami bersama trip ke Selatan Thai, iaitu ke Krabi pada bulan 9 nanti. Kita juga ke Spain, ke Morocco, ke Turki, Mekah, Madinah, umrah dan juga Baitul Maqdis. Sekian sahaja dari saya tuan-tuan. Alhamdulillah semua yang hadir. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Zazan Travel, kepada Telaga Biru kerana peranjaan kuliah pada pagi ini. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih semua. Terima kasih Nur Hayati, Zamzam, terima kasih Helmi Rizal, terima kasih Abdul Hussein. Ada tempat untuk klik di bawah. Bagi mereka yang belum join sahabat Ustaz Zahazan di Telegram, sila join di situ. Ada banyak nota yang dikumpulkan oleh Ustazah Umi Fatih, doa yang kita pelajari, fakta-faktanya, alhamdulillah semua dikumpulkan. Join kami di Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Baik, terima kasih semua. Salisa, terima kasih Faiz, terima kasih sahabat daripada Malaysia, Indonesia, dari Brunei, dari Singapura, dari Selatan Thai, juga semua dapat manfaat pada kuliah pada pagi ini. InsyaAllah nanti kita berkenalan lebih lanjut lagi tentang Dajjal. Jangan lupa pada kuliah-kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan Farida, terima kasih Nur Hayati, The Prof. Terima kasih di Ghana. Masya-Allah. Ada sahabat dari Afrika pun tengok. Faham ke bahasa saya ni? Doa semua
Siti Nur, ahlan wa sahlan semua. Terima kasih semua. Salisa, Hikmah, Umair, Johannes Jasno, Faiz Middin, terima kasih Mdin, Madin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aira, terima kasih Wahayati, terima kasih Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.